Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah bertemu kembali kita untuk kelas pada minggu ini, hari ini 9 hari bulan 7 2020. InsyaAllah sedikit masa lagi nanti anda juga akan mula naik ke sekolah ya. Okey, sebelum saya meneruskan PDP atau kelas pada hari ini ya. Pada hari ini okey, saya nak buat review dulu kerja pada minggu lalu yang sepatutnya dihantar sebelum hari esok ya. Dihantar sebelum esok. Alhamdulillah ada dua orang sahaja yang telah menghantar. Dua orang sahaja setakat hari ini. So hari ini hari terakhir, ada masa lagi untuk menyelesaikan. Nombor 2, saya nak ingatkan pelajar, okey, yang merah ni semua dalam rekod saya ni, yang sepanjang daripada bermula kelas pada PKP yang lalu, okey, saya nak ingatkan ya, okey, bermula 4 April sehingga hari ini ya punya kerja. So saya rasa ada 2, 4, 6, 7, 8 lah hari ni. 8 tugasan ni mesti diselesaikan sebaik sahaja masuk sekolah ya. Tidak ada alasan. Okey, saya bukan menunggu anda masuk sekolah baru siapkan. Anda kena selesaikan sebelum naik ke sekolah. Jika tak dapat upload, kerja ni mesti dibuat, disimpan di dalam buku anda dan ditunjukkan kepada saya masa buka sekolah nanti. Ya. So tidak ada alasan ada pelajar yang tidak boleh nak menyelesaikan. Ya, mesti buat walaupun lambat dan sebagainya. Walaupun ada orang yang bagi alasan dia ada urusan dan sebagainya. Urusan tu saya kira urusan lah. Tapi ada masa kena, ini adalah tanggungjawab anda, kena selesaikan. Okey, tu review sedikit. So hari ini kita sambung topik kita. Pada minggu yang lalu kita telah buat string ya. String apa dia? Satu perkataan dibina daripada aksara. Gabungan aksara menjadi satu string untuk menghasilkan satu ayat. Kod yang digunakan adalah STR. Okey. So ini contoh yang telah kita buat. Ini aktiviti 3.5 yang saya minta awak buat. Okey. Pada minggu yang lalu. Okey, menggunakan STR selamat datang. Kemudian print ayat, iaitu pemboleh ubah bagi STR yang kita nak Okey. Seterusnya kita tengok sedikit fungsi-fungsi dalam STR. Apa tujuan fungsi ni? Bila kita buat STR, kita gunakan kod STR. So we need to put the sign ataupun this function inside to the code. Untuk okay, kat sini ada for what? Okay, pertama kalau kita guna tanda sempang ataupun tanda kurungan yang berbentuk ada cangkuk ni dan juga ada titik okey, mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Maknanya bila kita buat kurungan ni kemudian kita isikan nombor, so dia akan capai aksara yang terkandung daripada nombor tersebut. Contoh, kalau ada 5 aksara dalam satu string, kita tulis 1 nisbah 3. So dia akan keluarkan 3 aksara yang bermula daripada nombor 1 sampai nombor 3 daripada string tersebut. Kedua, len ataupun len, bentuknya adalah kurungan. Menghitung bilangan aksara dalam string. Kita buat kurungan bermakna dia akan mengira bilangan. Dia akan keluarkan bila kita buat kurungan dan kita print ayat, dia akan keluar bukan string tetapi dia akan keluar bilangan aksara. Jika string tu ada 6, so bila kita buat kurungan pada string tersebut, kita masukkan kod print, dia akan keluar bilangan aksara dalam
string tersebut. Seterusnya, simbol tambah, menggabungkan dua string tanpa ruang kosong. So kita nak buat perkataan yang rapat. Perkataan yang dia berdua perkataan tetapi tak ada space lah, tak ada ruang kosong. So kita gunakan simbol tambah. Okey. Seterusnya, simbol koma, menggabungkan dua string dengan satu kosong. Bila kita buat string, kita letakkan koma di antara dua string. Jadi string, bila kita tengok dia punya result ataupun dia punya output dia akan mengasingkan dua gabungan string tersebut dengan satu space iaitu single space. Okey, simbol darab, mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan. Okey, contoh kita cakap print ayat, lepas tu letak tanda star 3. So dia akan print string tu sebanyak 3 kali. Contoh baik, seterusnya ada join. Kalau tengok join dalam kurungan sama dengan len kan? Sama. Menambahkan, nanti kita tengok contoh bila tengok dalam Python punya kod. Menambahkan aksara di antara setiap aksara. So bermakna ada aksara contohnya huruf contoh kita buat selamat. Kita buat S, lepas tu kita kurungkan. E kita kurungkan. Jadi setiap di sebelah kurungan tu akan ada aksara yang ditambah. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok 3.6 Baik, so kita akan buat 3.6. Ini kerja anda juga. So saya akan tunjukkan bagaimana kod Python untuk 3.6 mana kod Python saya. Okey, seperti biasa cari IDLE Python 3.6 32-bit. Ini semua software yang telah saya hantar dalam kelas yang anda boleh install sendiri. Okey. So kita akan buat Kita akan buat sorry. Okey. So saya akan buat yang ini menggunakan ayat sama dengan str, selamat datang. Apa yang dia bubuh? Okey, kemudian yang atas ni seperti biasa normal. Normal kan? Okey. So saya buka aktiviti 3.5 yang telah kita buat sebelum ni dan kita hanya modify sahaja aktiviti tersebut. So kita pergi kat file, pergi open. Kita akan cari kat mana kita punya Python. Okey, ni saya punya Python Okey, ini okey, ni double 3.5. Kat mana saya simpan? Tak ada kot, saya buatlah. Okey, so saya akan buat 3.5. Oh sorry, bukan 3.5, 3.6 3.5 str sahaja. Yang ni kita akan menggunakan fungsi-fungsi dalam str. Okey, keluar ralat Apa masalah ni? Oh, saya buat ayat tambah so salah kan? So kita betulkan.
Okey, tengok so abaikan yang atas ni. Baik, ayat sama dengan str dalam kurungan selamat datang. Print ayat, kemudian kita gunakan fungsi apa? Kita gunakan fungsi kurungan yang berbentuk macam ni. Kemudian ada nisbah. 10, 14. 10, 14. So kita minta dia tolong printkan aksara yang bermula dengan aksara ke-10 sehingga ke-14. So mari kita semak. Kenapa aksara ke-10 dia adalah T kat sini T. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sampai sini 9 kan? So yang ke-10 adalah T. Okey, 10, 11, 12, 13. Lepas tu kenapa dia tulis 10 sampai 14? Siapa boleh jawab? Kenapa dia tulis 10 sampai 14? Saya kena jawab lah sebab tak ada orang dalam kelas. Saya seorang. Tapi tak ada arah lah. Gitulah nasib mengajar online ni. Ada hari ramai, ada hari tak ada siapa, mengajar seorang-seorang. Okey, 10 sampai 14. Baik, kat sini ada satu space. Okey, bila ada space kat sini, space ni dikira sebagai satu aksara. Jadi yang kita kira adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini adalah tang daripada selepas aksara ke-10 sehingga 14. Okey. So untuk selamat datang, dia bukanlah ada 13 aksara. Sebaliknya dia ada 14 aksara. Okey, ada soalan? Baik, tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Baik, dia bagi satu lagi. Kita try dulu nak mengeluarkan satu aksara. How can we put out one letter from the sentence? Okay, kita nak keluarkan satu huruf daripada selamat datang ni. So dia bagi contoh adalah ayat dalam kurungan 4. So kita pakai yang ni. Kita ambil yang ni. Okay, kita modify sahaja kat bawah ni. Kita print, tapi kita buangkan nisbah. Yang ni kalau kita nak aksara daripada berapa ke berapa, so dia keluar satu aksara 4. Contoh 4 tadi 4 aksara, so 4 aksara keluarlah. So sekarang saya nak try 14, jadi tak? Okay, saya nak dia keluarkan aksara yang ke-14. Ting. Okay, tak keluar. Kenapa tak keluar? Kenapa tak keluar? Kenapa tak keluar? Okey, 4 dia adalah 14 dia. Ada tak kat situ? Print ayat print ayat dalam kurungan 14. 14 tak ada. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Kerana dia tidak dapat mengesan huruf yang ke-14. Sebab huruf yang nyata ada adalah 13 sahaja. Okey, cuba kita tukar dia jadi 13. Sebab dia kata kat bawah ni kan, string index is out of range. Tak ada dalam range tu. Okey, so kita buat control. Kita cuba satu lagi manipulate dia. Okey, sekarang kita tukar dia jadi 13. Kita tengok macam mana dia respon. Okey, huruf G keluar. So, any index yang kita masukkan ni adalah range between 0 boleh tak 0? Cuba masuk 0. Kita try buat 0. Okey, kita try buat 0. Kita try buat 0. Kita nak tengok boleh tak jalan dia punya 0. Okey, nak tengok 0 dikira tak sebagai aksara? Okey, dikira. So bermakna dia kosong adalah S.
Okey. S. G adalah selepas 13. So kita kena fahamlah. Bermakna bila kita gunakan counting on string ataupun counting on char ataupun character, so dia menunjukkan selepas. So kalau saya kata print ayat dalam kurungan kosong, bermakna dia akan keluarkan string yang pertama. Dia akan keluarkan aksara yang pertama. Makna selepas kosong. Selepas kosong. Macam 10 hingga 14. Selepas 10. Yang ke 10. So yang ni adalah yang ke 10. Campur dengan 2, 4, 6, 8, 10. Campur dengan space. Okey. So samalah seperti ini. Kenapa 14 tak boleh? Sebab tak ada dah. Selepas 13 ada 14. Tapi selepas 14 dah tak ada lagi karakter. Dah tak ada lagi char. Okey. So kosong boleh buat kan? So kosong boleh buat. Bermakna kalau kita letak 1, dia akan jadi huruf I lah. Huruf I. Selepas char 1. Okey. Kita try sekali tengok. Boleh keluar tak? Contohnya macam ni, kita 1, kemudian kita enter. So dia keluar huruf I lah, huruf I. Maknanya bermaksud dalam kurungan ni adalah selepas char 1. Selepas char 1. Char 1 adalah S. So selepas char 1 adalah I lah. Sebelum char 1 adalah kosong. So kalau kita nak keluarkan S, kita tak boleh keluarkan kata char 1 sebab dia akan keluarkan I. Kita kena letak char kosong, dia akan keluarkan char 1. Okey. So macam ni fungsi yang kita gunakan untuk contoh 3.6 ni ya. Okey, saya save as 3.6 dekat dalam dokumen MyPython. 3.6 ni form 2 nya. Okey. Baik, habis contoh 3.6. Okey. Kemudian kita pergi ke 3.7. Nampak? Okey, 3.7. So macam mana kita nak buat 3.7 ni? Okey, kita tengok ya. Okey, sekarang saya akan pangkah. Saya akan buka yang baru supaya anda tak serabut nampak Okey, selama juga cari IDL ini. Okey, baik. 3.7. Sekarang kita nak menggunakan LEN, iaitu apa? Mengira bilangan char. Mengira bilangan char. So yang ni dia keluar, print dia adalah, output dia adalah nombor Okey, seperti biasa kita type ayat sama dengan str dalam kurungan. Okey. Tambah pembuka kata, masukkan selamat datang. Kemudian kita masukkan penutup kata. Kemudian kita buat tutup dengan kurungan dia. Selepas itu, okey, saya tak boleh ni, nanti dia kira sebagai satu karakter. Okey, kemudian kita pergi ke line number 2. Kita typekan LEN. Kemudian sama dengan str. LEN dalam kurungan ayat. Terus kita gunakan kurungan ayat. Okey, kita kurungkan dia. Kemudian kita enter. So, the output is, apa yang keluar ni adalah bilangan char yang ada di dalam string ni. Bilangan char yang ada. So, dia kirakan bilangan huruf daripada str ataupun string yang telah kita buat tadi. Dikeluarkan char dia. Berapa char yang ada. Okey. So kat sini ada huraian dia dekat bawah buku teks ni. Dia terangkan, dia terangkan ruang kosong dalam satu string juga diambil kira sebagai aksara.
Kalau kamu kira daripada S sampai G, kamu hanya akan cakap dia ada 13 sahaja char. Okey, 13 karakter sahaja. Tetapi sebenarnya ia bukan 13 karakter, di tengah-tengahnya ada space. So dia menjadi 14 karakter. Okey, habis 3.7. Okey, seperti biasa, savekan kerja ini. Okey, savekan kerja ini macam gini, 3.7. Okey, form 2. Baik, saya akan savekan 3.7 form 2. Okey, kita pergi ke pula 3.8. Arahan ini adalah untuk menggabungkan dua string dan mengulang string. Gabung dua string dan mengulang string. Baik, so yang ini panjang sikit kan? Ini panjang sikit. So kita akan gunakan variables. Kita akan gunakan pemboleh ubah. Dekat sini ada A, B, C. Okey, so now kita buat lah. Okey. 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 Okey, saya restart saja shell ni sebab saya nanti nak save as. Nanti tak nampak kat atas tu. Okey, baik. Kita buat yang baru. A sama dengan str dalam kurungan pembuka kata hello, tutup kata kurungan, kemudian B sama dengan str pembuka kata dalam kurungan dunia. Don't worry saya mungkin tak ikut sebiji-sebiji dalam buku teks lah. Tapi benda yang kita buat adalah sama saja ya. Okey. Sorry. Tutup kat dalam. Okey. Okey, alright. Hello dunia. Kemudian C equal to str dalam kurungan pembuka kata hello dunia, ada tanda seru, just ada tanda seru saja. Okey, kemudian kita tutup kurungan, kemudian kita enter. So now kita dah ada satu variables. Jadi sekarang how can we combine all the strings? So we have three strings here, A, B and C. Represent all the string, the different string. So we have three string here. So now how can we combine all the string to be one sentence? Okay, contoh ya. So kita pergi kepada print dalam kurungan, kita buat macam gini So ini dalam buku teks tu digunakan fungsi tambah koma dan tambah. Okey, so ni dapat dua sekali lah. Kalau ikut sini dia ada fungsi koma dan koma, gabung dua string tambah. Gabung dua string dengan ruang kosong, kita gunakan koma. Okey, so kita tengok hasil dia. Macam mana hasil daripada menggunakan fungsi ini. Tengok A, so kita masukkan A, kemudian koma, kemudian B plus C dan tutup kurungan. Kemudian kita enter. So what we have here now, hello with one space here. How can we put space here? Dengan letakkan koma. Okey, cuba kita buang koma ni, kita tengok apa jadi Control, kita pakai tambah semua. Sebab dia akan gabung semua. Kita tengok Okey, so macam ni, kita enter. So now, tengok hasilnya adalah semua perkataan string ini menjadi rapat, tidak ada gap. Okey, tidak ada gap langsung. Okey, tidak ada gap langsung. So untuk fungsi ini juga kita akan menggunakan fungsi star. Okey, so kita type print lagi. So now dalam kurungan kita nak dia bagi A, saya buat B. Okey, kita buat B.
Star 5, tutup kurungan dan enter. So saya dapat 5 string, mengulangkan string untuk B. Okay, B star 5. So Python akan proses dia menjadi output diulang sebanyak str B ni diulang sebanyak 5 kali sebab saya buat B star 5. Dalam buku teks dia buat A star 4. So akan keluar hello sebanyak 4 kali. Okey? Baik, so dekat sini selesai sudah fungsi-fungsi yang ada dalam kita menggunakan string. Okey, oh tak selesai lagi, ada satu lagi 3.9, ada satu lagi. Okey. So habis yang ni saya akan restart yang baru. Restart shell yang baru. Okey. So saya yang atas ni kita sambung terus So satu file ni ada 3.6 sampai 3.7 sampai 3.9 Okay, so we move to 3.9. Okay, refer to the textbooks. Okay, so kat bawah ni ada keterangan untuk aktiviti yang ada dalam ni. Ni awak kena buat 3.5.2. So example 3.8 on page 84. So now we move to examples 3.9. Okay, ini adalah untuk bahasa Python untuk menambahkan aksara. Maknanya kita tambahkan aksara ataupun ruang aksara. Kalau kita tambahkan simbol tu di antara aksara akan ada ruang kosong kan, ruang untuk aksara. Dipanggil ruang untuk aksara. So now kita cuba buat yang diberi ni. Okey, pertama ayat. Okey, kita ambil yang atas ni pun boleh sama je. So saya okey, move. Okey, saya dah buat yang tu. Kemudian saya enter, saya masukkan print. Okey, kita gunakan simbol pembuka kata je, pembuka kata saja. Okey, buat kurungan, masuk pembuka kata, kemudian nisbah pembuka kata, penutup kata, kemudian kurungan. Okey. Tu lagi. Dia ada dot. Pembuka kata, nisbah, pembuka penutup kata, kemudian titik. Join dalam kurungan ayat. Penutup kata, kemudian tutup kurungan. Okey, 2 kali tutup kurungan. Kita put enter. Jadi output yang kita dapat adalah meletakkan aksara ni. Meletakkan aksara ni di setiap antara aksara dalam string. Kalau kita tukar, contoh kita nak buat macam ni, kita nak letak, tak nak letak lah noktah 2 bertindih tu, kita buat macam ni. Kita pun okey, saya tukar so saya nak letak kat tengah ni adalah simbol duit. Kat ni saya letak simbol duit. Okey. So saya pun enter. Jadi di setiap antara str dalam ni aksara ni dia akan keluar simbol duit. Okey. Kalau kita nak buat simbol apa lagi? Contohnya kita nak buat simbol lain kan. So kita hanya tukar aksara yang berada di dalam kurungan ni berada di dalam pembuka kata ni. Okey. So saya nak pakai ni lah pula. Okey. Saya pakai simbol atas ni dan saya enter. So saya dapat macam itulah. Itu hasil untuk kita memasukkan aksara di antara aksara. Okey, kalau dia bagi contoh lagi tu, kita kosongkan saja. So dia akan jadi macam ni. Kalau ikut contoh dalam 3.9 tu lah. Okey, so saya tunjuk jugalah sebab dia dah buat. So kita kosongkan sahaja. Kita enter. Okey, ni syntax error ni sebabnya tak sama. Sebab ada space.
Okey, macam ni okey. Okey, so saya dapat sekarang perkataan string ni sudah menjadi jarak tanpa ada apa-apa aksara di tengahnya kerana di antara pembuka kata dan penutup kata ni saya kosongkan. So, saya dapatlah output yang macam ni. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Tak payah panjang-panjang sebab saya dah hurai semua sekali fungsi dalam string str. So, makna str tu dalam tu ada 6-7 fungsi yang kita boleh gunakan untuk str sahaja. So, kita dah ada ni so, jadi saya savekan dulu. So, saya save as dia adalah sebagai 3.7 to 3.9 form 2. So, anda ada berapa aktiviti kena buat hari ni? Okey, anda kena selesaikan 3.6 hingga 3.9. So, ada 4 aktiviti. Walaupun satu topik sahaja, ada 4 aktiviti anda kena hantar. Kalau anda nak hantar satu file saja macam saya buat pun boleh. Maknanya daripada 3.6 atas, lepas tu restart shell ni, restart, sambung, buat 3.7, 3.8, 3.9 dan hantar just one Python file only, satu file saja. Kalau nak hantar 4 file pun boleh. So make sure gunakan tajuk mengikut contoh dalam buku teks. If the example shows that 3.6, so awak namakan, you rename the file with 3.6, 3.6, 3.7, 3.8 dan 3.9, and after that compile all the file in a zip file and send to the Google Classroom assignment. Okay, so saya harap apa yang saya tunjuk dan terangkan pada hari ini, jika ada sebarang masalah boleh terus PM saya semula di WhatsApp saya atau di Telegram saya ataupun juga di chatting board on the classroom. Okay, alright, that's all for today. Kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi illal ladzina amanu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.